Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita menyambung pengajian pada pagi ini dalam kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Kita masih lagi pada rukun iman yang 6. Kita rukun iman yang kelima, ada berbaki lagi sedikit perbincangan beriman dengan hari akhirat. Kita dah bincangkan hari itu tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat ini ada tanda-tanda yang kecil, tanda yang besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, an Hudzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. Nabi SAW pada satu hari melihat para sahabat, kata Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu, duduk berbincang-bincang, discussion. Nabi kata, kamu duk bincang apa? Dia kata, kami duk cerita duk bincang pasal hari kiamat. Dan Nabi SAW kata, ianya tidak akan berlaku sehinggalah kamu melihat sebelumnya ada 10 tanda. Dan Nabi menyatakan 10 tanda ini, dan dalam hadis ini ia disebut secara tidak berturutan. Ya. Nabi SAW kata, ad-dukhan, keluarnya asap, ini akan keluar di akhir zaman. Asap yang akan masuk ke dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, yang akan masuk ke dalam kena pada orang mukmin, maka ia akan jadi seperti selsema. Adapun pada orang kafir akan keluar daripada telinga mereka, hidung mereka, ya, asap tersebut. Dan Dajjal dan Dabbah, satu benda yang melata, apa dia kita pun tak tahu, binatang ke apakah kita pun tak tahu, tapi dia berjalan di atas muka bumi. Dan keluarnya matahari daripada arah terbenamnya, dan turunnya Isa anak lelaki Maryam alaihissalam, dan Ya'juj dan Ma'juj, dan juga 3 kejadian tanah runtuh ataupun kita kata tanah mendak yang akan menelan manusia ke dalam bumi. Iaitulah satu berlaku di timur, satu berlaku di barat, dan satu lagi di Jazirah Arab. Dan yang terakhir sekali adalah api yang keluar daripada arah Yaman yang akan mengarak, yang akan menghambat manusia ke tempat perhimpunan mereka, mahsyar. Dan di antara tanda hari kiamat juga ialah pemerintahan Al-Mahdi. Dan ini adalah tanda kiamat, sebagian ulama sebutkan dia sebagai tanda pertengahan, kerana dia peralihan daripada tanda kecil nak pergi ke tanda besar. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW daripada Abi Nadrah qala kunna 'inda Jabir bin Abdullah faqala yushiku ahli al-Iraq alla yujba ilayhim qafizun wala dirham qulna min ayna dhak qala min qibal al-ajam يمنعون ذاك ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم سكت هنية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز فقال لا وفي رواية في آخر الزمان. Daripada Al-Jurairi rahimahullah, daripada Abi Nadrah, katanya ketika kami duduk bersama dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata hampir sahaja penduduk Iraq ini tidak akan dibawa kepada mereka sebarang guni mahupun dirham. Yang ini tidak lagi dibayarkan kepada
penduduk Iraq ini cukai ataupun zakat. Yang ni Iraq ketika itu adalah pusat, salah satu pusat pemerintahan Islam. Ini mana Iraq di akhir zaman itu, kata Jabir bin Abdullah, nanti akan sampai satu masa Iraq ni sudah tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Lalu kata para tabi'in yang duduk dengan Jabir bin Abdullah ni, daripada mana itu? Yang ni daripada orang Ajam. Yamna'una dhak. Yang ni daripada orang Ajam, orang Farsi, tidak lagi akan membayar perkara tersebut kepada pemerintahan di Iraq. Dan hampir sahaja penduduk Syam tidak dibawa kepada mereka dinar mahupun mud. Penduduk Syam pun sama, Syam juga ibu negara Islam. Daripada mana perkara tersebut ditanya kepada Jabir bin Abdullah, kata daripada penduduk Rom. Orang Rom tidak lagi akan menguasai Syam, dan orang Farsi, Iran tidak akan lagi menguasai Iraq. Itu maksud. Ya, kemudian kata Rasulullah, kemudian dia diam sebentar, kemudian dia kata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di akhir zaman dalam kala daripada umatku nanti seorang khalifah yang akan membedak-bedakkan harta tanpa menghitung. Lalu aku, yakni Al-Jurari kata, aku tanya kepada Abi Nadrah dan Abil Ala, adakah kamu berpendapat khalifah yang Nabi maksudkan ini ialah Umar bin Abdul Aziz? Kata mereka berdua tidak. Ini bukan Umar bin Abdul Aziz. Dia akan berlaku di akhir zaman. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min khulafaikum khalifatun yahthul mal hasyan la ya'udduhu adada. Antara khalifah kamu adalah khalifah yang akan membahagikan harta tanpa menghitungnya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, inna fi ummati al-mahdi yakhruju ya'ishu 5 aw 7 aw 9 Zaidun al-Shak. Qala qulna wa ma dhak? Qala sinin. Qala fayaji'u ilayhi rajulun fayaqulu ya mahdi a'tini. Qala fayahthi lahu fi thawbihi ma istata'a an yahmilahu. Qala Abu Isa hadha hadithun hasan. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, ini hadis hasan. Nabi kata akan ada sesungguhnya dalam umatku ini seorang Al-Mahdi, khalifah yang gelarannya Al-Mahdi, yang akan hidup selama 5 atau 7 atau 9 tahun. Syak daripada rawi, iaitulah Zaid Al-Ami. Lalu akan datang kepadanya satu orang lelaki, dia kata, wahai Mahdi, berilah kepadaku harta. Lalu Mahdi akan membahagikan harta tersebut, diletakkan ke dalam bajunya, baju orang yang datang itu, kainnya, sebanyak mana yang dia mampu menanggungnya. Dia tak kira banyak mana hampa boleh ambil harta, ambil lah. Dan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi juga hadis hasan sahih daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la tadhhabu ad-dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Hadis ini juga datang daripada riwayat Ali, Abi Sa'id, Ummi Salamah, Abi Hurairah. Nabi SAW kata, tidak akan berlalu dunia ini, tidak akan musnah dunia ini, sehinggalah orang Arab ini akan diperintah oleh seorang lelaki daripada ahli baitku, namanya seperti namaku. Dan dalam riwayat yang lain, yuwati ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ini Muhammad ibn Abdullah. Ya. Jadi benda-benda macam ni bukan benda yang kita kena cari, dia akan berlaku. Benda yang kita, macam COVID-19, dia datang tanpa kita jangka. Berlaku tanah runtuh sana sini, berlaku banjir dengan mengejut. Macam itulah. Tanda-tanda kiamat ni dia akan datang secara mengejut tanpa kita perlu menunggu-nunggu. Ya, naam. Dan di antaranya juga kita dah sebut tadi Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, ya, terbitnya matahari, turun Nabi Isa AS. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat yang wajib kita imani.
Wajib kita beriman dengannya kerana telah datang hadis-hadis yang sahih berkenaan dengannya. Baik. Jadi, kemudian di antara perkara yang wajib kita kena beriman tentang hari kiamat ialah beriman dengan apa yang akan berlaku daripada peristiwa-peristiwa hari kiamat. Apakah peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat? Banyaklah. Di antaranya adalah an-nafkhu fis sur. Di antaranya ditiup sangkakala, nafiri, terompet oleh malaikat. Dan kebanyakan para ulama bersetuju malaikat itu ialah malaikat Israfil. Yang mana tiupan yang pertama akan menghancurkan dan mematikan alam ini. Manakala ditiup kali kedua maka akan berlakulah Al-Qiyamah, yakni kebangkitan semula untuk menuju hari akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan ditiupkan ke dalam nafiri, lalu matilah siapa jua yang di langit dan siapa jua yang di bumi kecuali yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mengecualikannya. Ada benda-benda yang tidak akan musnah, syurga, neraka, arash, ya, ruh sendiri tidak musnah. Ini adalah beberapa perkara. Kemudian ditiupkan pula sekali lagi di dalamnya kepada dalam nafiri tadi, kata Allah, lalu mereka semua bangkit saling berpandang-pandangan. Dalam hadis yang sahih dan sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhataini 40. Jarak di antara dua tiupan sangkakala, tiupan nafiri itu 40. Qalu ya Abu Hurairah 40 yawman. Depa tanya, wahai Abu Hurairah, adakah maksud Nabi itu 40 hari? Qala abait. Dia kata aku tidak tanya. Qalu 40 syahran, qala abait. Adakah 40 bulan? Aku tak tanya, Abu Hurairah kata. Qalu 40 sanah, 40 tahun, qala abaitu, aku tak tanya. Qala thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian Allah akan turunkan daripada langit air. Fayambut, yani hujan. Fayambutuna kama yambutul baqal. Lalu manusia akan tumbuh seperti tumbuhnya biji benih daripada tanah. Qala wa laysa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahida. Kata Nabi SAW, semua bahagian daripada tubuh manusia ini akan reput, akan musnah kecuali satu bahagian tulang. Wa huwa ajabuz zanab, iaitulah ajabuz zanab, tulang yang paling hujung di kawasan pinggul. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, dan daripada tulang itulah kejadian manusia, tubuh badan manusia ini akan disusun semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. So ini adalah berkenaan dengan tiupan nafiri, tiupan trompet daripada malaikat akan ditiup dua kali. Tiupan yang pertama mematikan, tiupan yang kedua menghidupkan semula. Kemudian apa yang berlaku setelah ditiupkan nafiri itu, peristiwa yang besar, iaitulah mahsyar. Berkumpulnya manusia di satu kawasan tanah lapang di bumi yang baru. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, hari di mana akan ditukar bumi dengan bumi yang baru, langit dengan langit yang baru, dan mereka semua akan menyerlahkan diri mereka di hadapan Allah yang Maha Esa lagi Maha Menguasai. Jadi kata dalam hadis Nabi SAW bagi tahu kepada kita, padang mahsyar ini semuanya adalah tanah yang bayda naqiyah, putih bersih suci. La ma'lama fiha li ahad, tidak ada sebarang tanda bagi sesiapa pun, tidak ada bangunan, pokok-pokok, ya, tidak ada gunung ganang, tanah yang rata, mendatar, ya.
Allah Ta'ala akan canaikan bumi ini menjadi datar. Ya, pada hari kiamat daripada mahsyar itu, ketika itu mereka semua akan berkumpul di situ. Allah Ta'ala akan datang untuk menghitung amalan manusia. Dalam hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyaru an-nasu yawmal qiyamati hufatan 'uratan ghurla qultu ya Rasulullah an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd qala sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Kata daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan dihimpunkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak berkasut berkaki ayam, telanjang bogel dan tidak berkhatan. Lalu aku kata ya Rasulullah, laki dan perempuan berhimpun sekali telanjang bogel macam itu, saling pandang memandang. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, masa tu mana ada siapa dah sibuk nak pandang memandang, keadaan sangat mengerikan, sangat dahsyat. Tidak ada orang melainkan sibuk tentang dirinya sendiri. Ya. Di antara peristiwa kiamat juga, kita kena wajib beriman bahawasanya di padang mahsyar itu nanti disediakan haud, telaga untuk minum bagi setiap umat. Setiap Nabi ada haudnya dan umatnya akan datang dan minum daripada telaga tersebut. Dan telaga yang paling besar, paling enak airnya, paling lazat, yang siapa minum satu cedok daripadanya tidak akan dahaga selama-lamanya. Iaitulah haud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang airnya akan dialirkan, akan dipancurkan daripada sungai Al-Kautsar dalam syurga. Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar, yakni sungai dalam syurga. Nahrun fil jannah a'tanihi Allah, kata Nabi SAW, sungai dalam syurga yang Allah Ta'ala beri kepadaku. Jadi Kautsar nama bagi sungai, tapi air sungai inilah yang akan disalurkan dan dipancurkan ke haud Nabi SAW di mahsyar. Ya. Dan hadis tentang haud ini telah pun mutawatir. Ya. Telah pun mencapai taraf mutawatir. Dalam hadis daripada Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis riwayat Bukhari, inna qadra hawdi kama baina Ailata wa San'a min al-Yaman wa inna fihi min al-abariq ka'adadi nujum as-sama'. Sesungguhnya kadar kolamku itu seperti daripada negeri Ailah sampailah ke Yaman. Ailah di Syam sampailah ke Yaman, di San'a di Yaman. Dan padanya ada kole, cawan, mak, ya, seperti bilangan bintang di langit. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menceritakan kepada kita sifat air haud itu. Dan Nabi SAW bersabda, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa abradu minal thalj wa ahla minal asal wa atyabu rihan minal misk man syariba minhu syarbatan lam yadhma abada wa man surifa anhu lam yarwa abada. Airnya lebih putih daripada susu, lebih sejuk daripada salji, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada kesturi. Barang siapa yang minum secedok tidak akan dahaga selama-lamanya, dan siapa yang tak dapat minum tidak akan hilang dahaganya selama-lamanya. Dan nas'alullah al-afiyah, hadis Nabi SAW berkata, la yaridanna alayya nasun min ashabil hawda hatta idza araftuhum ukhtuliju duni fa'aqulu ashabi fayaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak. Akan datang sekumpulan daripada umatku ke haud, lalu mereka akan rasa malu untuk datang
dan dihalang dan dihambat daripada haudku. Lalu aku kata umatku, sahabat-sahabatku. Setelah mana aku kenal mereka, aku panggil keluar mereka. Tapi mereka dihalang datang ke haudku. Lalu diberitahu kepadaku, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka ni telah buat daripada ajaran-ajaran bid'ah setelah daripada kewafatan kamu. Yani golongan ahli bid'ah akan dihambat daripada haud, nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillahi min zalik. Di antara peristiwa yang besar yang akan berlaku pada hari kiamat ialah al-hisab dan al-mizan dan melintah sirat. Al-hisab inilah kemuncaknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah, dan peristiwa hisab ini, iaitulah maksud hisab ialah kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan menghadap Allah berdepan-depan. Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seseorang daripada kamu melainkan akan berbicara langsung direct dengan Tuhannya. Tidak ada antara dia dengan Tuhannya itu perantara, penterjemah, tidak ada. Jadi kita kena ingatlah hari di mana kita akan berdiri depan Allah Azza fi'ulahu. Maka dan Allah Ta'ala akan menyatakan kepada kita amalan-amalan kita dalam buku catatan kita untuk kita mengaku, untuk mengambil pengakuan kita, pengiktirafan kita terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia, dan diserahkan kepada hamba tadi buku catatan amalannya. Kemudiannya buku catatan tadi akan ditimbang untuk melihat ke mana arah destinasinya. Allahu Akbar. Dan peristiwa hisab ini ada beberapa peristiwa penting yang berlaku di dalamnya. Yang pertama sekali ialah maji'ullahi li faslil qada'. Kedatangan Allah ke mahsyar untuk memutuskan hukuman qada'. Inilah yang tersebut dalam surah Al-Baqarah. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Adakah mereka ni nak tunggu sampai Allah Ta'ala sendiri yang datang bersama dengan gumpalan-gumpalan awan diiringi para malaikat dan diputuskan segala hukuman, yakni di padang mahsyar. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Dalam surah Az-Zumar ayat 70 Allah Ta'ala berfirman, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Bumi akan bercahaya, bumi padang mahsyar akan diterangi oleh cahaya Tuhannya. Bila Allah Ta'ala datang, Allah nur, bercahaya. Maka bumi itu akan diterangi oleh cahaya Allah. Dan diletakkan kitab, yakni catatan amalan. Dan didatangkan para nabi dan saksi-saksi. Dan diputuskan segala hukuman di antara mereka dengan sebenar-benarnya, dan tidak akan dizalimi sedikit pun, dan setiap jiwa akan diberikan ganjaran atas apa yang dia kerjakan, dan Allah jualah yang maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Surah Az-Zumar ayat 69-70. Dan dalam surah Al-Fajr ayat 22 Allah kata, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Dan Tuhanmu datang, malaikat, dan dalam keadaan malaikat berbaris-baris menunggu kedatangan Allah, dan diheret kepada mahsyar itu neraka Jahannam. Nabi SAW kata, yu'ta yawmal qiyamati bi Jahannam walahu 70,000 zimamin likulli zimamin 70,000 malakin yajurrunahu. Allahu Akbar. Akan dibawa ke
padang mahsyar itu neraka Jahannam akan diheret. Akan diheret dengan ngaumannya yang begitu mengerikan, menakutkan, dengan hembusan udara pernafasannya yang begitu panas dan menyakitkan, dibawa ke padang mahsyar. Nabi kata dia ada 70,000 tali kekang. Dan setiap satu tali kekang itu akan diheret 70,000 malaikat. Punya besar neraka Jahannam ini. Nas'alullah al-afiyah. Dan ketika di mahsyar inilah akan berlaku peristiwa besar, iaitulah asy-syafa'atul uzma. Syafaat akan berlaku beberapa kali di hari kiamat. Yang pertama ialah asy-syafa'atul uzma. Syafaat uzma ialah syafaat terbesar, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pergi menghadap Allah di mahsyar. Bila Allah sampai ke mahsyar, Allah tidak akan terus memulakan hisab. Dan manusia terseksa, akan tenggelam dalam peluh mereka sendiri. Dan matahari akan dekat sejengkal ke kepala mereka. Ya, begitu terseksa manusia di padang mahsyar itu, mengikut amalan masing-masing lah. Macam-macam keadaan orang. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian Nabi SAW lah yang akan pergi menghadap Allah, minta Allah mulakan hisab. Ini dipanggil asy-syafa'atul uzma. Kemudian bila melintah sirat, maka ketika ini diizinkan untuk syafaat bagi menyelamatkan orang yang sepatutnya masuk ke neraka supaya tidak masuk neraka. Dan kemudian lepas melintah sirat akan ada lagi syafaat untuk membuka pintu syurga, untuk masuk ke syurga. Ini syafaat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khusus. Dan kemudian bila masuk ke syurga, syafaat daripada ahli syurga untuk mengeluarkan orang mukmin ahli tauhid yang dimasukkan ke dalam neraka untuk ditarik keluar masuk ke dalam syurga. Dan syafaat Nabi SAW untuk bapa saudaranya Abu Talib untuk diringankan azab daripada dia berada di bawah neraka, diangkat ke permukaan neraka. Inilah beberapa bentuk syafaat. Hadis syafaat ini panjang, tapi eloklah kita baca, menggambarkan peristiwa hari kiamat. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilahmin farufi'a ilaihi adh-dhira'u wa kanat tu'jibuhu فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada baginda daging untuk makan. Dan dipotong kepada baginda bahagian zira', bahagian kaki ataupun paha kambing. Dan Nabi suka bahagian tersebut. Lalu Nabi pun menggigit, mencubit daripadanya. Kemudian Nabi kata, aku adalah tempat manusia akan datang minta bantuan dan perlindungan pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dhalik? Adakah kamu tahu kenapa perkara itu jadi begitu? Yajma'ullahu an-nas al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahidin yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadnu syams. Itulah pada hari kiamat Allah akan himpunkan manusia yang daripada awal Nabi Adam sampailah manusia yang terakhir pada satu kawasan lapang yang rata. Sepakat dengar belaka. Nak kata tempat tu dia punya ekor dia, maksudnya kawan mana bercakap pun boleh dengar sebab dia rata. Dan pandangan boleh nampak orang yang duduk di depan, nampak orang di belakang. Ya. Dan matahari akan mendekat. Wa tadnu syams fayablughu an-nasa min al-ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Dan manusia dah tak sanggup lagi dalam keadaan tersebut. Fayaqulun nasu ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Maka manusia pun kata, tengoklah keadaan kita ni, teruk dah sangat ni. Tak bolehlah kita pergi cari siapa-siapa yang boleh pergi bercakap dekat Tuhan.
supaya diringankan keadaan ini. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din alaikum bi Adam. Depa pun kata, jomlah kita pergi cari Nabi Adam. Fayatuna Adam alaihi salam fayaquluna lahu anta abul bashar khalaqaka Allah biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa amara al malaikata fasajadu lak ishfa' lana ila rabbik. Dia berkata, hey Nabi Adam, engkau lah bapa kami semua. Ya? Allah Ta'ala ciptakan kau direct dengan tangan dia. Dan dia tiupkan ke dalamnya ruhnya. Ruh yang Tuhan ciptakan ditiupkan langsung ke dalam. Allah Ta'ala sendiri tiup, bukannya malaikat macam kita. Dalam perut mak kita, malaikat main tiup. Tapi Nabi Adam, Allah sendiri tiup. Serimbuh masuk ruh dalam badan Adam alaihissalam. Kan? Dan Allah suruh malaikat, lalu mereka sujud tunduk hormat kepada kamu. Jadilah orang tengah. Jadi juru bicara kami pergi bercakap dengan Tuhan. Ya. Ala tara ila ma nahnu fi? Ala tara ila ma qad balaghana? Tak tengokkah kami ni macam mana anak-anak engkau ni semua dah susah payah dekat padang mahsyar ni? Fayaqulu Adam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban. Ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Nabi Adam kata, sesungguhnya hari ni Tuhanku telah marah dengan satu marah yang dia tak pernah marah macam ni sebelum ni, dan dia tak akan marah lagi macam ni lepas pada hari ni. Wa innahu qad nahani 'ani syajarati fa 'asaituhu. Nafsi nafsi nafsi. Aku dulu sendiri buat salah, aku makan pokok buah yang dilarang. Diriku, diriku, diriku. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Dia kata, pergi cari orang lain. Pergi cari Nuh. Nuh, Nabi Nuh AS. Fayatuna Nuhan. Mereka pun mai jumpa Nabi Nuh. Fayaquluna, ya Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ard. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fih. Dia kata, hai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah lantik daripada penduduk bumi setelah berlakunya syirik. Ya? Dan Allah namakan kamu sebagai hambanya yang sangat bersyukur. Pilah jadi orang tengah, tolong bercakap kepada Tuhan bagi pihak kami. Tak tengokkah kami ni macam mana seksa duduk sini ni? Kan? فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. Nuh bagi jawapan yang sama. Dia kata, sesungguhnya Tuhanku pada hari ni dia murka. Tak pernah Tuhan murka macam ni sebelum ni, dan dia takkan murka lagi macam ni selepas daripada hari ni. Ya. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي 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 اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيم. Aku sendiri pun ada doa yang aku minta untuk selamatkan anak dia tu kan. Ini aku buat salah benda tu. Diriku, diriku, diriku. Pergilah cari orang lain. Pergi cari Ibrahim alaihissalam. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fih. Hey Ibrahim, dia pun berkat pergi jumpa Nabi Ibrahim AS. Dia kata, wahai Nabi Ibrahim, engkau ni adalah kekasih agung Allah, Nabi Allah, kekasih agung Allah daripada penduduk bumi, Khalilullah. Tak tengokkah kami ni macam mana? Pilah bercakap sat dekat Tuhan, habaq dekat dia. Ringankanlah sikit keadaan. Kan? Lalu Nabi Ibrahim bagi jawapan yang sama juga. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Tuhan tak pernah lagi dia marah macam ni sebelum ni. Dan dia tak akan marah lagi macam ni selepas ini. Tuhan hari ni marah sungguh. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh nak buat apa. Kan? Izhabu, dia kata, وإني قد كنت كذبت 3 كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. Dia pun katalah, aku dah dulu pernah cakap bohong 3 kali. Yang Nabi cakap bohong itu pun sebenarnya untuk Allah Ta'ala, demi Allah. Bukanlah bohong tapi hilah. Tapi dia rasa bersalah hari itu.
Habis benda yang dosa yang telah diampunkan, benda yang taklah salah mana pun, tapi hari tu Nabi-Nabi ni semua pakai rasa besar takut. Pasal apa? Alasan mereka pasal hari ni Tuhan marah lain macam. Mereka takut. Pasal Tuhan hari ni marah lain macam. Ya. Jadi mereka tak berani walaupun mereka tahu benda tu dah lepas, tapi hari ni Tuhan marah lain macam. Aku bukan orang dia yang nak boleh bercakap dekat dia. Kan? Pasal aku sendiri dulu pernah ada salah dengan dia, takut kalau aku pergi bercakap waktu macam ni, dengan aku sekarang nanti kena, daripada aku dulu dah kena ampun, tiba-tiba sekejap lagi aku kena sekali. Tak mau, tak berani, takut. Kan? Tuhan tengah marah. Sungguh-sungguh marah. Nabi Ibrahim kata, pergi carilah orang lain. Aku pun nak selamatkan diri aku, pergi cari Musa. Mereka pun, fayatuna Musa fayaquluna ya Musa anta Rasulullah. Dia berkata, hey Musa, kamu Rasulullah. Faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi ala nas. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fi. Hey Musa, kamu ni Tuhan cakap langsung dengan kamu. Tak tengok ke kami ni macam mana? Pilah bercakap saat dekat Tuhan. Pilah habaq kat Tuhan saat. Kata, ringan sikit lah. Kan? Mulalah hisab. Lalu Musa kata, sama juga. Musa kata, Tuhan hari ni marah sungguh. Dia tak pernah marah macam ni sebelum ni. Lepas ni dia takkan marah dah macam ni. Aku pun tak berani. Musa kata, Inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Aku dulu pernah bunuh orang yang Tuhan tak suruh aku bunuh. Nafsi. Idhabu ila ghairi. Idhabu ila Isa bin Maryam. Pilah jumpa Nabi Isa. Musa kata, aku dulu pernah bunuh orang juga. Pernah buat salah. Walaupun benda tu Tuhan dah ampun. Tapi pasal hari ni Tuhan marah lain macam. Aku tak berani lah. Maksudnya aku tak perfect walaupun tapi aku dulu pernah juga ada salah. Jadi aku tak beranilah nak pergi bercakap dengan Tuhan dalam keadaan dia tengah duk marah macam ni. Pergi cari Isa, anak laki Maryam. Fayatuna Isa fayaquluna, ya Isa, anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyya. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Isa, anak laki Maryam, kamu ni Rasulullah yang Allah Ta'ala telah ciptakan kamu langsung dengan kalimah yang dia campurkan kepada mana yang kata kun fayakun, terus jadi tanpa ada sebab bapa. Dan ruh yang dia tiupkan melalui manusia malaikat Jibril alaihissalam. Dan engkau telah bercakap dengan manusia ketika engkau dalam buayan lagi. Tuhan bagi mukjizat special. Masa tu engkau belum jadi Nabi pun engkau dah boleh bercakap dalam buayan. Tuhan bagi untuk membebaskan mak engkau daripada tuduhan zina. Bila bercakap saat dekat Tuhan, habaq kat dia, kata ringan sikit lah. Kan? Isa kata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Tuhan marah sungguh hari ni. Tuhan tak pernah marah macam ni. Hari ni dia marah sungguh. Dan dia takkan marah lagi macam ni lepas ni. Kan? Lepas tu, nak buat macam mana? Walam yadhkur zamban. Isa tak sebut dia ada buat salah apa. Tapi dia kata, nafsi, aku pun nak selamat diri aku. Idhabu ila Muhammad. Pergilah kamu cari Muhammad. Fayatuna Muhammadah. Mereka semua bakal mai jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatimun anbiya wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Kata, wahai Muhammad, engkau lah hamba Rasulullah, penutup sekalian Nabi. Allah ampun dosa engkau dahulu dan kemudian. Tak tengokkah kami ni macam mana? Pilah bercakap saat dekat Tuhan. Pilah jadi juru cakap kami bagi pihak kami kepada Tuhan. Untuk ringan sikit keadaan.
Lalu Nabi SAW kata, fa'antaliqu, aku pun terus pergi. Sebab apa? Nabi kata kepada mereka, ana laha. Akulah orangnya. Hampa nak suruh aku bercakap? Ya, aku yang akan boleh cakap. Nabi kata. Fa'antaliqu fa'ati tahta al-arsh. Aku pun pergi sampai ke bawah arsh. Kerana Allah Ta'ala di atas arsh. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi Azza wa Jalla. Lalu aku pun turun, aku sujud kepada Tuhanku Azza wa Jalla. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian aku akan diajarkan, diilhamkan kepadaku nama-nama Allah untuk aku panggil dan puji dia yang tak pernah diajarkan nama ini melainkan kepada aku. Dan Nabi pun tak tahu lagi masa tu. Pada waktu tersebut, ketika dia sujud tu baru Allah Ta'ala akan ilhamkan nama-nama Allah yang paling agung sekali. Ya Allah Ta'ala nak Nabi kita panggil dia dengan nama tu. Sebab tu Nabi kata, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Wahai Tuhanku, aku minta bertawassul denganmu dengan segala nama yang engkau miliki, yang engkau turunkan dalam mana-mana kitab engkau, yang engkau ajarkan kepada mana-mana hamba-Mu. Di antaranya nama yang Tuhan akan ajak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaib dari sisi engkau dan kau tak beritahu kepada siapa pun. Thumma yuqal, kemudian dikata kepadaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa'. Barulah Ta'ala kata, wahai Muhammad, angkat kepala kamu, tanyalah, akan diberi, akan dijawab. Minta, akan dibagi. Syafaat, kamu akan diizinkan. Nabi SAW adalah awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Yang pertama pergi minta syafaat dan yang pertama diberi, diizinkan untuk syafaat. Dan syafaat ni apa? Syafaat ialah kedudukan yang mulia yang Allah Ta'ala beri kepada seorang hamba yang salih daripada ahli tauhid untuk meminta kepada Allah bagi pihak orang mukmin yang lain. Itu syafaat. Ya. Maka itulah dia. Dan syafa'atul uzma inilah yang disebut sebagai al-maqam al-mahmud. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tu Nabi kata, siapa dengar azan, jawab azan daripada hatinya dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala, lalu baca doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nabi kata, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa baca doa ni lepas azan, jawab azan dengan penuh keimanan dan penuh fokus, kemudian baca doa ni, Nabi kata halal lah untuk dia syafaatku hari kiamat. Pasal dia minta kepada Nabi, dia minta untuk Nabi. Dia dunia, dia jadi syafaat untuk Nabi. Dia duk minta dekat Allah Ta'ala, ya Allah, berilah kepada Muhammad, Nabi kami, kedudukan yang paling tinggi, al-wasilah. Al-wasilah ni Nabi kata adalah satu tempat dalam syurga yang paling dekat dengan Allah, yang tidak ada siapa pun yang dapat melainkan seorang. Dan aku berharap akulah orang tersebut. Jadi kita duk minta dekat Allah di dunia ni supaya Allah Ta'ala bagi dekat Nabi wasilah tersebut. Dan kita duk minta dekat Allah Ta'ala di dunia ni supaya Allah Ta'ala bagi kepada Nabi al-maqam al-mahmud, iaitulah syafa'atul uzma. Maka di akhirat nanti bila Nabi dapat benda ni, Nabi akan give and take lah. Jadi Nabi akan balas balik. Nabi pula akan doakan kepada Allah bagi pihak kita. Allahu akbar kabira. Naam. Di antara peristiwa hisab yang paling dahsyat ialah tatayurus suhuf. Akan diberikan buku catatan amalan. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Kahfi ayat 48-49, وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan dibentangkanlah mereka semuanya atas Tuhanmu dalam keadaan berbaris-baris. Dan kamu telah datang kepada kami, kata Allah, seperti mana kami ciptakan kamu dahulu awalnya. Sebagai hamba seorang diri. Telanjang bogel macam mana kamu di dunia dulu. Bahkan kamu menyangka, kamu masa di dunia duk sangka kata kami takkan jadikan hari ini. Kamu tak beriman adanya hari akhirat. Nasallallahu al-afiyah. Dan dibentangkanlah kitab catatan amalan, maka ketika itu kamu melihat orang-orang kafir rasa sedih dan berat dengan apa yang terkandung dalam kitab amalan mereka. Mereka berkata, celakalah kita. Apa pasal kitab ni? Tak ada benda kecil dan besar, melainkan semua dia catat ni. Habis benda kita buat di dunia, semua ditulis dalam ni. Ya Allah. Lalu kata Tuhan, mereka dapati segala yang mereka buat hadir, tercatat dalam itu. Dan Tuhanmu tidak akan menzalimi sesiapa pun. Ya. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Haqqah ayat 18 sampai 37. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari tersebut, kamu semua akan didedahkan. Tidak ada lagi apa yang tersembunyi. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Mereka yang diberikan kitab di arah kanannya, orang mukmin, Tuhan akan bagi kitab di arah tangan kanannya. Lalu dia akan gembira. Dia pun loncat, tunjuk dekat orang ramai. Tengok kitab aku, baca. Dia bangga lah. Dia dah lulus. Dia dah pergi depan Tuhan. Dia dah lulus semua. Tuhan dah padam segala amal buruk dia. Tuhan dah ampun dosa-dosa dia. Jadi dia nak keluar daripada menghadap Tuhan, nak pergi bawa buku dia untuk ditimbang. Dia sambil berbangga-bangga, dia kata, tengok kitab aku. Aku punya, orang panggil rekod kecemerlangan. Kan? Nak baca-baca. Tak ada apa nak takut je. Orang mukmin. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Pasal aku dulu, masa di dunia, aku memang tahu aku akan jumpa hari ni. Aku dah prepare, well prepared. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka orang inilah, kata Allah, dia akan hidup dalam kehidupan yang sangat diredai. Fi jannatin 'aliyah, di syurga yang tinggi. Qutufuha daniyah, tapi buahnya untuk dipetik dekat. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Tuhan kata, makanlah, minumlah dengan penuh keseronokan, disebabkan di dunia dulu kamu puasa kerana aku. Kamu tahan lapar dan dahaga kerana aku. Kamu tinggal makan minum. Kamu puasa sebulan, bulan Ramadan. Ambil, ganti. Tuhan kata, makan, minum. Tak makan apa, nak minum apa. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun yang lepas keluar daripada hisab, dapat kitab tangan kiri orang kafir. Dia kata, kalaulah Tuhan tak bagi balik kitab ni kan bagus. Walam adri ma hisabiyah. Aku di dunia aku tak tahu apa dia benda ni semua. Hari akhirat ni aku tak tahu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ini memang kemusnahan abadi untuk aku. Ma aghna anni maliyah. Kata benda aku semua dah tak boleh tolong aku. Halaka anni sultaniyah.
kuasa kerajaan aku semua sudah hilang. Ya, maka Tuhan kata apa? Khudhuhu faghulluh. Malaikat, ambil dia, rantai, belenggu dia. Thummal jahima salluh, pi panggang di atas neraka jahim. Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuh. Kemudian ikat, tambat dia dalam neraka dengan rantai 70 hasta. 70 hasta apa? Rantai dalam neraka Tuhan ikat 70 hasta. Hasta apa? Hasta Tuhan. Bukan hasta kita. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia dulu di dunia tak beriman dengan Tuhan yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tak pernah nak bagi makan orang miskin. Tak pernah menggalakkan. Bukan dia tak bagi makan. Dia galakkan orang pun tidak. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Hari ini dia tak ada best friend. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُ. Tidak ada makan melainkan makanan yang menghinakan, yang hanya dimakan oleh orang-orang kafir yang berdosa. Ya, orang kafir yang berdosa. Nasallallahu al-afiyah. Dan hisab ada dua jenis. Allah sebut dalam surah Al-Insyiqaq, dan Nabi juga bagi tahu yang perkara yang sama. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Wahai manusia, kamu ni berusaha di dunia untuk menuju kepada Tuhan kamu. Lalu kamu akan jumpa dia balik nanti. Siapa yang diberi kitab catatan amalan dengan tangan kanannya, dia akan dihitung dengan hitungan yang ringan. Dan dia akan kembali balik kepada keluarganya dalam keadaan suka gembira jumpa balik dalam syurga. Adapun yang diberi kitab daripada belakang arah kiri, fasawfa yad'u thubura, dia akan menjerit-jerit terpekik terlolong, kata dia dah celaka. Dan dia akan dipanggang dalam neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dulu di dunia seronok sangat dengan keluarganya. Dia menyangka dia tidak akan dikembalikan kepada Tuhannya. Bahkan sesungguhnya Tuhannya Maha melihat segala tindak tanduknya. Allahu Akbar kabir. Dan ketika itulah kita akan dipanggil dan Tuhan akan tanya kita seorang-seorang. Ya. Allah Ta'ala kata, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian pada hari kiamat kamu akan ditanya tentang segala nikmat yang telah diberikan kepada kamu. Allahu Akbar kabir. Tuhan akan tanya amalan-amalan yang kita buat. So hisab itu ada hisab yang yasir. Itulah Tuhan akan bentangkan amalan kita dalam buku catatan. Kemudian kita mengaku segala dosa-dosa dan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita. Itulah al-hisabul yasir, hisab yang ringan untuk orang mukmin. Dan al-hisabul asir yang payah, Allah Ta'ala akan munaqashah, akan celah kita kenapa kamu buat begitu pada hari tersebut, awak tak buat begini, dan sebagainya. Maka inilah yang bahaya, na'udzubillahi min zalik. Kemudian kita amalan itu akan ditimbang dengan penimbang yang hakiki, yang macam mana bentuknya, hakikatnya wallahu alam, tapi dia penimbang neraca, dacing, ya, akan ditimbang amalan kita. Ya, dalam hadis yang terakhir dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW kata, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan di lidah tapi berat dalam timbangan, di atas timbangan, ya, dicintai oleh Ar-Rahman, iaitulah subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Ya. Kemudian selepas itu barulah kita akan melintah sirat. Dan sirat itu sabda Nabi SAW ialah
jisrun al-jis thumma yudrabul jisru ala jahannam. Kata Nabi, ketika itulah akan dibentangkan jembatan yang merentang di atas neraka jahannam. Kita akan panjat neraka jahannam itu nak melintah pergi ke syurga. Allahul musta'an. Ya. Dan kata Nabi SAW, apa sifatnya itu? Dahdun mazallah. Tempat yang licin, mudah tergelincir jatuh ke bawah. فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بيد فيها شويكة يقال له السعدان. Dan bukan sahaja licin, jambatan ni licin, nak lintah ni, nak panjat ni licin. Dan dalam hadis ni gelap, gelamat. Ya, bila dah habis semua itu, Tuhan akan jadikan keadaan gelap, gelamat. Tidak ada cahaya. Orang kafir, orang munafik akan terhumban dalam neraka sebab dia tak nampak. Dia tak nampak sirat. Orang munafik akan diberi cahaya. Bila sampai dekat tebing, dia cahaya akan terpadam. Lalu dia tak boleh nak panjat sirat tersebut, tak boleh nak lintah, dia akan jatuh dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Hanya orang mukmin diberi cahaya mengikut kadar amalan. Macam mana kita di dunia ini hidup dengan cahaya Al-Quran, banyak mana cahaya Quran yang kita ikut, banyak itulah cahaya yang kita akan dapat pada waktu tersebut. Ya. Dah lah licin, padanya juga kata Nabi, fi khatatifun wa kalalib. Ada cangkuk-cangkuk dan duri-duri. Allahu akbar kabira. Ya, fayamurru al-mu'minuna ka tarfil ain wa kal barq. Ada yang melintah seperti sekelip mata. Ada sepantah kilat. Wa karrih, ada selaju angin. Wa kattair, ada seperti selaju burung. Wa ka'ajawidil khail, dan kuda yang pantas. Wa rikab, dan seperti unta yang membawa bebanan. Fanajin musallamun wa makhdushun wa mursalun wa makdusun fi nari jahannam. 3 golongan yang akan melintas sirat ni, sama ada yang akan selamat, tidak ada calak balak, atau yang selamat tapi calak balak. Pasal apa ni? Kalalib, cangkuk duk mai pi mai duk pang ping pang duk kena kita. Jadi siapa hak jalan lambat-lambat macam unta, macam rangkak, memang kena lah, ya Allah. Kan? Memang cangkuk tu duk mai pang bagi nak terjatuh paut, naik balik. Allahu akbar. Ya? Hak yang melintas sekelip mata memang tak kena lah. Kan? Nabi kata, musallamun najin, ada yang sejahtera, selamat, tak ada calak balak. Wa makhdushun mursal, ada yang kena cangkuk, kena calak tapi dilepaskan, tak masuk neraka. Wa makdusun fi nari jahannam, dan ada yang akan dicangkuk dan dilempak dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Dan lepas daripada itu, ya, Nabi SAW kata apa? Hatta idza khalasa al-mu'minuna min an-nari fa walladhi nafsi bi yadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'i al-haqq min al-mu'minin yawm al-qiyamah li ikhwanihim alladhina fi an-nar. Kamu akan mula meminta-minta kepada Allah untuk dilepaskan saudara-saudara kamu daripada neraka. Orang mukmin yang lain yang masuk neraka tadi, yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Tuhan, kamu akan kata, ya Allah, mana dia kawan aku dulu? Duk puasa sekali, duk pergi buka puasa sekali, tak jumpa, ya Allah, mana dia? Kan? Ya Allah, ada kawan kami duk semayang sekali di masjid sebelah mana belah, tak nampak ni. Ya Allah, ada kawan aku dulu pergi haji sekali. Naik satu kapal terbang, duduk sebelah. Tawah sekali, kami pergi mana-mana sekali kat Mekah. Mana dia kawan aku, ya Allah? Pakai duk cari kawan masing-masing. Ya, duk cari adik-beradik masing-masing. Ya. Maka Allah Ta'ala kata, akhriju man araftum. Pergi tengok neraka, buat keluar. Mana ada jumpa neraka, tarik buat keluar mai. Tuhan kata, fatuharramu suwaruhum ala an-nar fayukhrijuna khalqan kathira qad akhadhatin naru ila nisfi saqayh wa ila rukbatayh. Maka dikeluarkan neraka itu, wajah mereka tidak dibakar neraka. Ada yang dah terbakar sampai ke separuh betih, ada yang terbakar sampai dekat lutut.
ثم يقول ربنا ما بقي في أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. Lepas tu dia berkata, ya Allah, ni kami buat keluar dah, mana hak terbakar separuh betih sampai lutut. Tuhan kata, pi lagi sekali tengok siapa yang ada dalam hatinya sebesar dinar daripada iman, keluarkan dia. Fayukhrijuna khalqan kathira. Mereka keluarkan banyak orang. ثم يقول ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. Keluar pula orang yang dalam hatinya separuh daripada dinar. Kemudian keluarkan lagi. Ya. Sehingga Allah Ta'ala kata kemudiannya syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyun wa syafa'al mu'minun. Malaikat dah bagi syafaat, nabi-nabi dah bagi syafaat, orang mukmin dah bagi syafaat. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak ada yang melainkan Tuhan yang Maha belas kasihan. Ya. Fayaqbidu qabdatan minan nar, lalu Allah akan menggenggam daripada neraka itu penduduknya, daripada orang mukmin. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qad adu humaman. Allah akan keluarkan daripada neraka itu sekumpulan orang beriman yang tak pernah ada amal baik langsung di dunia ni. Mereka ni orang beriman tapi amal baik mereka sampai orang tak tahu langsung. Pasal apa? Banyak sungguh dosa mereka. Sehingga tak ternampak amalan baik mereka. Melainkan mereka tu orang beriman, mukmin, solat, itulah. Tapi lain tu dosa belaka. Allah keluarkan mereka dan mereka ni dah terbakar macam arang hitam legam. Fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayah. Allah akan campakkan mereka ni ke dalam sungai di depan pintu syurga, namanya nahrul hayah. Kemudian mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya biji benih, hidup balik, segar. Inilah dia. Orang mukmin tidak akan kekal dalam neraka walaupun diazab. Allahu Akbar. Selepas daripada mizan sirat tadi, sebelum masuk syurga, dalam hadis yang lain Nabi bagi tahu orang mukmin akan ditahan di qantarah, di jambatan kecil. Sebelum nak lepas daripada nak sampai ke pintu syurga, ada jambatan kecil, kita kena tunggu di situ untuk diselesaikan apa-apa pertikaian sesama ahli syurga. Bila semua dah selesai, barulah dimasukkan ke dalam syurga. Maka lepas daripada itu, maka datanglah isu neraka dan syurga dan neraka. Itu yang terakhirnya kita wajib beriman, negeri yang kekal abadi, iaitulah syurga dan neraka. Ya, syurga dan neraka ni bukan sahaja kita wajib beriman, dia negeri yang kekal abadi. Syurga untuk orang beriman, ahli tauhid, neraka untuk orang yang syirik, orang kafir. Syurga neraka juga kita wajib beriman, ia sudah pun ada sekarang. Ya, di antara dalilnya banyaklah, di antaranya Nabi SAW telah pun melihat syurga dan neraka. Dan Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka ni sebelum Allah Ta'ala ciptakan manusia. Ya, malaikat dah diciptakan, kemudian Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka. Allah Ta'ala suruh Jibril pergi tengok bila Allah Ta'ala ciptakan syurga dan neraka itu. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Bila datangnya Ramadan, dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan tambat syaitan-syaitan. Maknanya di luar Ramadan, pintu syurga ditutup, pintu neraka dibuka, nasallallahu al-afiyah. Menunjukkan bahawa syurga neraka tu memang dah wujud, memang dah ada. Dan di antara perkara yang wajib kita beriman ialah melihat Allah Ta'ala dalam syurga bagi orang beriman. Ini telah sabit dengan hadis yang mutawatir, dengan ayat Al-Quran dan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Allah berfirman dalam suratul Qiyamah ayat 22-23, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang berseri-seri, mereka memandang kepada Tuhan mereka pada hari tersebut. Dan hadis daripada Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum azza wa jalla kama tarawna hadha al-qamara laylatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Kamu akan melihat Tuhan kamu dalam syurga seperti mana kamu memandang bulan purnama, tidak perlu bersesak-sesak. Kamu tak perlu bersesak-sesak, kamu di tempat masing-masing, semua pakat boleh tengok Allah Ta'ala dalam syurga.
Syafaat tadi kita dah cerita, syafaat untuk orang yang beriman. So inilah sebahagian perkara yang wajib kita beriman, dan kaedahnya semua yang datang dalam Quran dan hadis tentang peristiwa hari kiamat wajib kita beriman. Selama mana ianya dalil yang sahih, wajib kita beriman. Ya, wajib kita beriman dengannya. Ya, selagi mana ianya dalil yang sahih datang dalam Quran dan hadis, maka wajib kita beriman. Tidak ada pengecualian. Bukan terhad kepada apa yang kita sebutkan dalam kelas ini sahaja, bahkan tentang mana-mana pun ayat Quran yang kita baca, hadis yang kita baca cerita pasal syurga, kita kena rujuk kepada sumber-sumber yang sahih untuk memahami tafsirannya, lalu kita wajib beriman. Naam. So itulah perbincangan ringkas dan singkat tentang beriman dengan hari akhirat. Kita akan sambung pada next class berkenaan dengan beriman dengan qada dan qadar, dan kita akan habiskan bahagian akidah daripada kitab ini, kemudian kita akan masuk kepada perbincangan fiqh biiznillah taala. Ada soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kita bertawasul dengan nama Allah menggunakan lafaz yang doa Nabi baca ketika mohon kepada Allah untuk mencepatkan hisab itu? Atau yang khusus buat Nabi? Ya, kita dah sebut tadi. Nabi pun tak tahu apa dia nama tu. Kita nak tawasul macam mana? Kita pun tak tahu nama tu. Hanya diajak special kepada Nabi pada hari kiamat nanti. Nabi, sekarang Nabi, masa Nabi hidup hari tu pun Nabi belum tahu lagi nama tu. Ya? Dia akan hanya diilhamkan kepada Nabi sahaja, khusus. Nah. Ada soalan dah. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.